Okay, Assalamualaikum dan selamat pagi murid-murid. Okay, hari ini kita akan belajar bahagian B, iaitu kertas 1. Kamu perlulah lihat pada kertas soalan yang cikgu telah bagi di dalam grup WhatsApp masing-masing. Okay, bahagian B ni yang kita akan bincang hari ini ialah soalan 1 dan soalan 2. Soalan 1 tersebut ialah lebih kepada tata bahasa. Okey, soalan 1 tu terbahagi kepada dua bahagian, A dan B. Bahagian A lebih kepada kesalahan tata bahasa ataupun kesalahan ejaan, manakala soalan B pula lebih kepada kata majmuk ataupun kata hubung. Okey, lihat pada soalan yang kedua pula terbahagi kepada dua bahan. Okey, ada dua bahan yang diberikan, iaitu berdasarkan soalan Komsas. Masih ingat soalan Komsas menuai emas? Menuai emas kita dah belajar di dalam kelas. Okey, menuai emas ini itu ialah bahan yang pertama. Bahan yang kedua pula ialah lebih kepada bahan yang telah diberikan, iaitu berdasarkan hikmah ditipu rakan kongsi. Itu yang cikgu tahulah. Okey, jadi di dalam soalan ini terbahagi kepada 3 soalan. Soalan yang pertama memiliki 3 markah, soalan kedua pun 3 markah, manakala soalan yang ketiga 4 markah. Keseluruhan soalan bahagian ini ialah 10 markah. Jadi bila digabungkan dengan bahagian ataupun soalan 1, so kesemuanya memiliki 15 markah. Jadi hari ini kita akan buat bahagian B, soalan 1 dan soalan kedua. Okey, ini ialah slide PDPA Bahasa Melayu untuk kertas 1 bahagian B. Okey, kita lihat di sini bahagian B. Bahagian B, Okey, bahagian B terdapat 2 soalan, iaitu soalan 1 dan soalan 2. Okey, soalan 1 ialah lebih kepada tata bahasa dan sintaksis, iaitu memiliki 5 markah. Manakala soalan kedua pula ialah pemahaman dan Komsas, iaitu memiliki 10 markah. Okey. Okey, tengok soalan yang pertama. Okey, cikgu dah bagi kepada kamu di dalam kumpulan ataupun grup WhatsApp kita. Okey, kita lihat sama-sama. Okey, arahannya ialah gariskan kesalahan bahasa dan tulis jawapan. Jadi kamu haruslah menggariskan kesalahan bahasa. Okey. Di sini cikgu nak nyatakan sedikit sebab-sebab kesalahan ataupun kenapa salah, kenapa betul dan seterusnya, dan setiap tersebut cikgu akan beri satu contoh. Boleh? Okey. Soalan yang pertama. Perdana Menteri akan membentangkan mini bajet petang ini. Okey, yang salah di situ ialah mini bajet. Okey, cikgu dah gariskan. Okey, mini bajet. Jadi jawapan anda perlulah anda buat begini. Okey. Mini bajet. Kenapa bukan mini bajet? Kenapa bajet mini? Okey, pernah tak cikgu bagi contoh dulu semasa dalam kelas cikgu bagi contoh goreng pisang, pisang goreng. Goreng pisang ialah perbuatan, iaitu menggoreng pisang. Namun yang betul ialah pisang goreng. Samalah dengan bajet mini. Okey, ini dinamakan hukum DM. Hukum DM cikgu dah ajar di dalam kelas ialah hukum DM diterang menerang. Diterang harus berada di depan dan menerang harus berada di belakang. Sama juga dengan bas mini. Mini bus ialah dalam bahasa Inggeris, bas mini dalam bahasa Melayu. Okey, bagus. Okey, seterusnya soalan yang kedua. Soalan yang kedua, lautan kaki langkaian sutera itu dibatalkan kerana tidak mendapat kelulusan dari pengetua. Dari. Okey, dari ialah kata apa? Murid-murid? Kata sendi. Okey, bagus. Kata sendi, dari. Dari ialah arah ataupun tempat. Tetapi daripada ialah asal usul. Contohnya, saya berasal daripada Miri. Saya berasal daripada, contohnya, kucing. Okey. Sama juga dengan surat ini. Bila kita tengok lawatan tersebut, contohnya, kelulusan tu daripada siapa? Daripada pengetua. Perlulah menggunakan kata sendi nama daripada. Okey, boleh? Okey, soalan yang seterusnya. Okey. Kenal pasti kesalahan tersebut dan tulis ejaan yang betul. Okey, di sini tulis ejaan yang betul. Okey, soalan yang pertama, Divya terkejut apabila bahunya ditepuk oleh Sarah. Okey, ditepuk. Ini ejaan yang salah. Ini semestinya salah, iaitu ditepuk.
Ejaannya DITEPUK, ditepuk. Okey, soalan yang kedua, Cikgu Yong meminta murid-muridnya memberi definisi bagi beberapa perkataan yang sukar itu. Okey, ejaan yang salah ialah definisi di sini. Okey, definisi yang sebenar definisi bukan definisi. Okey, faham? Okey, soalan yang terakhir sekali, Azman minta tempahan sate yang banyak daripada pelanggannya. Okey, ejaan sate ini ialah ejaan bahasa Inggeris. Sebenarnya dalam bahasa Melayu ialah SATE, sate. E di situ ialah I pepet. Boleh? Italing. Maaf, italing. Sate. Okey. Seterusnya, soalan yang kedua. Okey, berdasarkan bahan 1 dan bahan 2, jelaskan satu cara menjaga kesihatan diri dalam setiap bahan tersebut. Okey, bahan di sini kita boleh lihat ada dua bahan yang cikgu bagi. Yang pertama dipetik daripada halaman 2 buku teks tingkatan 1 dan yang kedua dipetik daripada cerpen oren. Okey, ada dua bahan. Soalan kedua ini agak rumit sedikit kerana mengikut format PT3 yang baru. Mesti ada dua bahan. Jadi, okey, kita lihat soalan yang pertama. Cikgu dah bacakan tadi. Jadi, jawapan kamu haruslah begini. Maaf. Okey, maaf. Okey, jawapan kamu haruslah begini. Okey. Jadi, bahan yang pertama mandi untuk membersihkan diri atau menggunakan sabun dan sempu rambut agar badan segar. Dan bahan kedua, orang tidak membuang najis di dalam rumah. Okey, setiap itu memiliki satu markah. Setiap jawapan tersebut memiliki satu markah. Okey, jawapannya semestilah seperti ini. Okey, dan satu lagi markah bahasa. Okey. Satu cara menjaga bagi bahan satu ialah menggunakan sabun badan dan syampu rambut agar badan segar, manakala bagi bahan dua pula orang tidak membuang najis di dalam rumah. Okey, tak ada masalah kesalahan bahasa, maksudnya markah yang penuh ialah 3 markah yang kamu dapat. Jadi senang kan murid-murid, tak susah. Pastikan jawapan anda betul. Setiap bahan perlulah ada satu cara dan akhir sekali ialah satu markah. Barulah kamu dapat 3 markah. Okey. Soalan seterusnya 2 Roman. Okey, berdasarkan bahan 2, huraikan 2 nilai. Okey, kita lihat 2 nilai. Okey, nilai yang cikgu ambil di sini ialah nilai berdikari dan satu lagi nilai kebersihan fizikal dan mental. Okey, markah tambahan ialah markah 1. Iaitu untuk bahasa. Jadi jawapan kamu haruslah sebegini. Okey, 2 nilai yang terdapat dalam bahan tersebut ialah nilai berdikari dan kebersihan fizikal serta mental. Jadi cikgu akan bagi kamu 3 markah. Okey, soalan yang terakhir. Adakah anda bersetuju bahawa murid-murid sekolah harus mengikuti bengkel penampilan diri dan berikan 2 sebab anda berpendapat sedemikian? Okey, ada 4 markah murid-murid. Okey, soalan ni lebih kepada soalan kebat. Okey, soalan kebat di sini, soalan ketiga ni lebih kepada soalan kebat. Okey, kita lihat di sini. Okey, setiap jawapan akan ada 2 markah, maaf. Okey, akan mengandungi 2 markah. Okey, saya bersetuju bahawa murid sekolah harus mengikuti bengkel penampilan diri sebab saya berpendapat sedemikian kerana kita akan mendapat ilmu dan pengetahuan baru tentang cara menjaga penampilan diri. Sebab lain ialah mengenal pasti kelemahan diri dalam penjagaan kebersihan. Jadi, perlulah ada perkataan saya bersetuju. Saya bersetuju. Sebab soalan di sini, kerana soalan di sini mempersoalkan ataupun dia di sini ada berkaitan dengan adakah kamu bersetuju bahawa murid sekolah harus mengikuti bengkel. Jadi kamu perlulah nyatakan kenapa kamu bersetuju dan kenapa kamu bersetuju. Itu terpulang dengan jawapan anda masing-masing. Kalau tidak bersetuju, ada jawapan masing-masing. Okey, jadi sampai di sini saja PDPR kita untuk hari ini. Okey, semua dah buat murid-murid. Okey, di sini tadi kita dah lihat, kita dah buat soalan 1 dan soalan 2. Okey, maka tamatlah pembelajaran PDPR kita hari ini. Okey, jadi selepas ini cikgu nak kamu siapkan soalan-soalan tersebut dan kita akan lihat berapa markah yang kamu akan dapat. Jadi hari ini tamatlah PDPR kita. Kita akan sambung pada minggu hadapan. Jadi selamat berjumpa lagi. Ingat, jaga diri anda hari ini dan esok seterusnya supaya kita dapat tamatkan jangkitan COVID-19. Okey, bye.